Assalamualaikum Ustaz, adakah duit wang ringgit dikira nafkah kerana asas nafkah ialah makan minum dan pakaian atau tempat tinggal? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, duit wang ringgit ni namanya mata wang ataupun alak. Alak ni dia tukar. Zaman dulu dia panggil sistem barter. Sistem barter. Aku ada kucing, mung ada ayam nak tukar. Tapi ialah kucing orang kata tak jual, kita ambil. Aku ada itik, mu ada ayam, aku tukar sebab aku nak makan itik, mu nak makan ayam, tukar boleh. Ekor mungkin itik dia besar, ayam 2 ekor, dengan itik seekor. Ini sistem zaman dulu, cara tu. Sebab itu asal usul jual beli ni main tukar macam tu, ganti hak ni beli, hak ni gitu. Ni cara zaman dulu yang memang masyhur. Dan ada juga zaman sekarang ni untuk nak ni dia pakai macam tu. Baik. Jadi mata wang ni dia sebagai alat paling mudah untuk ganti. Ni sistem moden ni sedang naik baru ni. Kita dengar dah sekarang ni istilah yang dipanggil istilah e-wallet sebagai contoh. Yang ni dalam proses kajian untuk fatwa. Tengok. Ada dah sistem yang dibina berdasarkan duit tersebut dia masuk dan kita tak bawa lagi duit hakiki. Duit berada dalam maya. Dia hanya bawa telefon, dia bawa coding. Coding tu dia getah saja, maka duit itu akan terus membayar. Dan ada sistem yang telah dibina sekarang macam Alipay sekarang ni pakai gitu je. Dan di China sedang dia naik mendadak sistem ni. Ada dalam satu discovery ditunjukkan bagaimana seorang perempuan dia berjalan apa-apa pun dia tak bawa apa-apa duit. Dia hanya bawa handset dia saja. Hatta kita nak sewa basikal nak pergi sana ke sana pun dia pakai guna bayaran melalui itu. Nak beli barang di supermarket, nak apa pun dia pakai sistem macam tu. Memang advance. Dan duit tu tak nampak dah. Sebab zaman sudah berubah. Dan perubahan itu amat ketara sekali. Sebab itu sekarang ni orang yang nak merokok pun tidak merokok pada fizikal dah. Kadang-kadang nak main internet je, duk transaksi je dan seumpamanya. Pelik zaman sekarang. Zaman ni saya yakin dalam masa 5 tahun je tak sampai Malaysia akan diumumkan macam tu juga akan datang. Bukan perkara yang pelik. Cash money orang tak akan tengok dah sekarang. Orang mula dah nak beransur-ansur. Tapi hak generasi tua ni masih lagi lama lah. Cara macam pak mak, pak de duk kedai kopi o bayar tu nengung dia. Dia tak boleh, dia nak cash money. Beletek Allah. 2 riyal pun nak bayar macam. Nak bayar cek pun orang dah ni aku pergi nak settle cek pun ada 3 riyal dah minyak kereta aku habis. Mau bayar tu 2 riyal payah aku. Dia ada sistem baru yang memang advance. Memang advance. Telah didevelop oleh negara-negara maju dan dalam keadaan macam tu maka kita tengok. Jadi apa yang disebut wang ringgit ni sebab dia alat untuk tukar. Maka yang tu kita pakailah, bukan kita tak pakai. Itu maksud nafkah lah. Bahkan kita tengok sistem zakat pula zaman sekarang. Walaupun dulu kita pakai beras, tapi orang fakir miskin tengok beras dia lemah semangat. Dia nak duit juga. Bila duit kau senyum. Amir pun tak dengar bawa beras, dia slip disc. Boleh tiga guni atas belakang dia demam. Contohnya. Jadi perubahan kita kias pada mazhab Hanafi dengan qimah, dengan harga, dengan nilai, maka yang tu dipakai, tak jadi masalah. Sampaikah pahala disedekahkan kepada arwah jika ahli keluarga membahagikan surah-surah Al-Quran? Ada dianggap arwah telah khatam Al-Quran. Dianggap Al-Quran telah khatam. Dia masalah baca Quran kita telah jawab mengikut pandangan mutaakhirin di kalangan mazhab Syafi'i dan sebahagian ulama yang lain kata sampai. Jadi boleh dengan niat ikhlas untuk sampai. Mohon pencerahan kebanyakan sahabat kita dari Pakistan, India, Bangladesh bila mereka sujud
hujung jari kaki mereka lunjur tidak sentuh perut jari ke arah mazhab lain. Ni boleh jadi jahil atau boleh jadi ada pandangan dalam mazhab mereka. Kita kena cek baliklah mazhab Hanafi macam mana. Yang pentingnya belajar. Kalau betul lah. Cuma apa yang kita katakan Nabi ajar kepada kita dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan sujud atas 7 anggota. Dahi Nabi tunjuk senarai kepada hidung, maknanya hidung dengan dahi lah. Kalau boleh jangan dahi saja, biar sama lereh. 2 tapak tangan, 2 kepala lutut, 2 kaki. Bila dia 2 kaki, kaki tu jari tak sama. Jadi hak tapak utamanya ialah ibu jari kaki tu, yang itu untuk memastikan kesujudan tu sampai kena perut ibu jari kaki. Hak tu hak yang paling baiknya berdasarkan kepada nas hadis tadi. Adakah ada hadis yang menyatakan agenda yang paling benda yang paling sakit di dunia ini adalah sakit mati, sakit beranak dan sakit gigi? Wallahu alam. Cuma apa yang Nabi sebut bila nak mati, Nabi kata inna lil mauti la sakarat, Allahumma hawwin alayya sakaratul maut. Jadi memang penyakit yang paling susah, yang paling sakit namanya mati. Berdasarkan hadis ni, bahkan diriwayatkan daripada banyak sahabah bila sebut mati ni sakitnya macam mana. Ada yang mengatakan mati ni ibarat kita ambil 100 mata pedang yang tajam ditusuk pada tubuh kita, itulah sakitnya. Ada kata mati ni sakitnya ibarat kita ambil duri. Kalau zaman kita, tempat kita duri nibung lah, duri yang mana kita tekakkan dalam tubuh kita, kemudian duri itu bercakuk, kemudian kita tarik sekali tarikan, bukan satu, banyak. Maka itulah peri sakitnya mati. Dan tuan-tuan tahulah mati adalah sakit yang paling banyak sakit. Cuma mereka kata sakit beranak, sakit gigi itu sebahagian, bukan maknanya paling sakit. Hak paling sakit tu tuan-tuan tahulah, ada orang tu dengan kansernya, tuan-tuan pergi hospital dia tanya doktor macam mana, hak ni kata dia paling sakit, hak ni kata dia paling sakit. Jadi payah benda tu nak ukur, payah. Tapi mati memang sakit yang amat sangat. Sebab itu Nabi doa kepada Allah macam itu. Nabi sakit, Nabi kata ya Rasul, sahabat kata ya Rasulullah innaka tu'at kama yu'akur rajulani minna. Nabi kata ya, kamu sakit ni macam sakit 2 orang kita kan? Nabi kata ya, sebab itu aku diganjar pahala banyak. Ujian Allah pada Rasulullah SAW. Saya OKU Pekak. Ni kena terjemah, OKU Pekak ada sini. Saya OKU Pekak, buat kerja Grab Food, ambil makanan dari kedai non halal, hantar orang order. Apa boleh saya buat itu atau dosa saya kerja? Kalau dihantar kepada Ahcong sama Sami untuk makanan yang mereka tempah macam tu, tak ada masalah. Tapi kalaulah diambil dalam bentuk yang makanan tahu tak sembelih dan sebagainya kepada orang Islam, yang mana caranya tak betul, maka itu tak boleh. Itu keamanan. Kita kena tengok dia punya terma perjanjian. Saya tak pernah buat, tapi mungkin boleh tengok, boleh terangkan kat kita. Adakah kalau mak ni telefon Grab Food, Amber ataupun Panda ke, ataupun dia ada beberapa nama tu. Sekarang ni Amber nak order apa ni Pizza Hut daripada Giang-Giang jenis gini. Adakah dia bebas nak ambil macam mana, ataupun ada tempat dakhah dan seumpamanya. Tapi halal kena utamakan. Janganlah kita mentang-mentang tu sampai terbabah dan seumpamanya. Tapi kalau nak beli kicap pula ada jenama dah, tapi kedai ni bukan orang Islam dan seumpamanya, yang itu biasa. Tu dia panggil stokis je, yang mana kita pun jayang siapa dia punyanya. Kita kata Tesco, siapa punyanya?
Judges-ku siapa punya belakangnya, hak tu panjang ceritalah. Waalaikumsalam. Adakah boleh makanan sesama makmum sesama masbuk menjadikan salah seorang daripadanya sebagai imam selepas imam memberi salam? Boleh. Boleh. Pendapat sebahagian ulama menyatakan boleh. Maknanya katakan mak dengan Ali ni pergi semayang. Siapa ke masjid tengok Tok Imam sedang tayat akhir, dia pun masuk semayang. Sudah masuk semayang, Tok Imam beri salam, maka mak jadi imam kepada Ali pula. Dia baca ni, boleh, tak ada masalah. Ini sebahagian pandangan ulama. Assalamualaikum Ustaz, saya adalah fans Liverpool. Jadi malam ni pukul 12.30 ada perlawanan antara Liverpool dan Spurs. Soalan saya, jika saya berjaga sehingga 12.30 malam dan menonton perlawanan sehingga 2.30 pagi, bolehkah saya menunaikan terus solat tahajud selepas daripada itu? Boleh. Solat tahajud tak ada masalah sama ada tidur atau tak tidur. Walaupun asal makna solat tahajud itu kena bangun daripada tidur. Sebab bila kita baca sejarah salafus salih, ada yang tak tidur malam, tuan-tuan. Ada yang tak tidur malam. Abu Hanifah ada dinisbah kepadanya, dia berjalan, tiba-tiba orang kata ni imam tak tidur malam semayang. Dia kata sebelum pada tu aku memang tidur malam separuh, aku semayang separuh. Bila orang tu cakap macam tu, aku terus tak tidur malam supaya orang tu tak bohong dan aku tak, kita dah orang puji dah, makin kurang pula. Jadi di situ bila dia tak tidur malam, adakah dia tak semayang tahajud? Boleh. Tapi ini juga dilakukan oleh salafus salih. Kami pendapatan kecil hanya lepas untuk makan anak beranak. Tetapi bila melihatkan kos lain, anak sekolah, kos pengurusan lain, maka tak dapat dipenuhi. Adakah berdosa tak mampu penuhi semua? Allah bagi kepada kita usaha dan ikhtiar. Kita kena usaha dan ikhtiar. Apa cara usaha dan ikhtiar? Kena bijak. Sebab itu kadang-kadang ada pengusaha seperti menjana pendapatan. Kena syar'i. Jangan tak syar'i. Jangan cari jalan pintas. Saya pergi ke KLIA. KLIA 1, 2 tu adalah sahabat-sahabat mari temu iring tu, poli-poli. Jadi saya ni kadang-kadang tu saya suka tanya hak belah-belah soalan. Saya kata kenal tak muka orang-orang seluduk? Orang-orang seluduk dada, seluduk. Dia kata kenal. Macam mana? Dia pun ambil kamera dia tunjuk kat saya. Biasanya dia ikat kat peha. Dia ikat tu ni. Dia ikat kat bawah ni. Kalau jalan pun ngekang. Memang rapat. Mereka ni apa? Dia upah. Kamu akan dapat 10,000. Pergi atas aku bagi dulu 3,000. Kalau lepas balik dapat pula 7,000. Seumpamanya. Dan ada dah orang ambil gini. Oh, tuan-tuan. Maknanya cara macam tu cara tak betul. Cara tak betul. Oleh kerana itu kita kena fikir macam mana cara betul. Cara betul ni banyak sebenarnya. Banyak peluang. Allah akan jadikan seseorang itu ada kepakaran dia. Ada kebolehan dia. Dan kebolehan tu tak sama. Ada orang tu dia boleh buat nasi lemak. Nasi lemak. Dia tak payah sibuk nak nasi arak, nasi lemak. Dan orang kalau dia buat nasi lain tak suka, nasi lemak dia suka. Dia develop nasi lemak. Ada orang tu dia pandai umpamanya buat cerita, mengarang. Tuan-tuan saya pernah cerita J.K. Rowling yang buat cerita Harry Potter. Dia cerah dengan lelaki dia. Dia susah, dia bungkam hidup susah. Mari mikir macam mana nak dapat pendapatan, dia buat Harry Potter. Itulah cara kandung itu. Akhirnya meletup. Dia sekarang ni jadi apa tuan-tuan? Billionaire. Filem tu dia dapat berapa hak cipta. Begitu juga diadaptasi dalam buku, dalam ni. Baru ni pula apa ni, Church melarang Harry Potter siri tu masuk dalam perpustakaan tu. Lagi orang beli. Jadi promo pula macam-macam gini. Oh, hebat. Allah buka. Kod ni Allah buka. Kadang-kadang orang ni buka, kadang-kadang buka orang. Cuma saya tengok cara nak dapat pembukaan, nak dapat mudah. Yang pertama sekali, rajin ke masjid. Semayang.
Rajin ke masjid sembahyang, rajin sedekah. Bukan banyak, rajin sedekah. Bukan banyak, sedekah ni maknanya RM1 ke RM2 ke, bukan mesti RM100, RM1,000, RM2,000, tak. RM1 ya. Ini sedekah. Maka cara itu akan memberi kesan yang baik dalam kehidupan. Adakah berdosa tak mampu pun? Okey. Bagaimanakah mahu menjelaskan bagi orang yang bertanya begini, kenapa Islam ada banyak mazhab? Mazhab ini kata harus, mazhab ini kata haram. Haram tu berdosa, nanti orang mazhab tu masuk neraka, mazhab lain tak masuk neraka pula. Bagaimana tu nak jelaskan pada mereka? Pertama, itu menunjukkan kemudahan dalam Islam. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu berkata, mujur para sahabat berkhilaf. Kalau sahabat tidak berkhilaf pendapat, maka akan menyukarkan umat Islam. Sebab itu kalau kita tengok zaman sekarang, dengan banyaknya mazhab-mazhab, maka terkadang-kadang dalam kefatwaan dan mengemukakan hukum, kita mengambil pendapat mazhab yang lain dek kerana kesesuaian zaman kita ini yang telah meretasi. Contohnya dalam bab muamalah memang terlalu laju sangat mazhab-mazhab yang lain yang kita ikuti dan seumpamanya. Kedua, masalah antara haram dengan harus, dia tak berlaku. Dia tak akan berlaku macam ni. Ulama ni kata haram, ulama ni kata harus, melainkan dibina di atas zanniyat, dalalatuz zann. Tapi dalalah qat'iyat, maka yang ni telah terputus, ni tak ada khilaf ulama, termasuk dalam maklum minad din bi darurah. Daripada Nabi SAW sampai sekarang, riba tetap haram. Jual beli adalah halal. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Maknanya mana-mana ulama yang pandai kata oleh kerana keperluan dunia sekarang, riba kita kena boleh untuk dihalalkan, maka tak boleh. Sebab ini dalil qat'i. Kerana sifatnya adalah menzalimi. Sebab itu Allah menutup bab riba, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Kalaulah kamu bertaubat, maka kamu dapat balik harta asal kamu, modal kamu, kamu tidak menzalimi dan kamu tidak dizalimi. Jadi khilaf macam tu tak ada, hak yang kata tu. Melainkan zanniyah, macam contohnya bai'inah. Mazhab kita beri fatwa boleh, pendapat lain kata haram, tapi kita telah tukar kepada bab baik tawarruk sekarang. Adalah beberapa, itu pun zanniyah yang dibahaskan oleh ulama. Tapi kalau qat'i tak ada tuan. Bila kita salat jemaah, imam tak boleh sebut perkataan ya, ra, bagi sebutan gha, ri. Memang kecacatan dalam Fatihah. Sah ke salat makmum bermakmum imam tersebut? Masalah ni tuan-tuan, kalau boleh kena betul lah. Yang ini peranan pejabat agama, peranan yang masing-masing panggil tu imam baca. Kita tak nafikan masalah bacaan fasahatul Arab ataupun yang disebut iqra'ul Quran bi luhunil Arab wa aswatihim sebagai contoh. Maknanya yang sebaik-baiknya kita cuba. Sebab satu perkara yang kita tak boleh nafikan, manusia ni dia ada action. Dia ada action dia. Dia ada telur dia. Saya walaupun duduk Kuala Lumpur, duduk Sembilan lama, orang kata orang Terengganu. Maknanya kalau saya masuk syurga pun orang Terengganu. Bunyi bahasa tu. Orang Arab kalau dia cakap orang putih, kita dengar Arab dia tetap ada. dia tak boleh. For contohnya, dia akan ada juga buah Arab cakap orang putih. Orang Kelantan, dia duduk overseas lama, cakap orang putih balik, dia set up kejut, bunyi bahasa Kelantan balik. Gapo dia? Jadi dia tak boleh. Dia manusia ni bahasa tu memang macam tu. Cuma kita akan cuba bila sebut alhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan tengok orang Jepun baca sembahyang ni jadi tok imam. Orang Cina sembahyang menjadi tok imam. Orang India sembahyang macam ni. Orang Pakistan sembahyang dia akan bunyi lain-lain. Hatta orang Saudi sembahyang jadi imam, dengan orang Mesir sembahyang jadi imam, ada juga buah dia lain-lain. Kita dengar sengan dia ke, dengung dalam ke, apa ke, ada buah dia masing-masing. Assalamualaikum Ustaz, adakah duit wang ringgit? Okey.
saya rasa sekadar itulah sudah cukup. Ada sahabat siapa dia jamu makan semua sekali, dan ni kita doalah pada mereka, Allah murah rezeki, panjang umur, Allah beri kebaikan kehidupan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutakabbala. Allahumma ya muyassirul umur yassir wa la tu'assir, yassir wa la tu'assir, yassir wa la tu'assir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minna wa minkum.